Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah sesi yang kelima daripada majlis bacaan hadis-hadis puasa daripada kitab As-Sunan oleh Al-Imam Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Yang mana walaupun hari ini adalah hari yang ke-9 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak ini bagi tahun 1442 Hijrah, tapi ini baru majlis kita yang keempat. Maksudnya 5 pagi kita tidak baca apa-apa. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Sebagaimana disebut sebelum-sebelum ini, ma la yudraku kulluhu fala yudraku kulluh. Kalaulah sesuatu benda itu tidak dapat untuk dilakukan kesemuanya, maka tidaklah ditinggal kesemuanya. Jadi tuan-tuan, hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-8. Bab yang ke-8. Dan niat saya ni nak sampai ke bab ke-12. Walaupun bunyi macam banyak bab, tetapi sebenarnya bab ni agak simple disebabkan oleh kehidupan kita pada hari ini, yang mana dalam masalah penentuan puasa ataupun hari raya, kita kena ikut autoriti. Kita kena ikut autoriti. Kalau autoriti kata kita puasa, kita puasa. Kalau autoriti kata kita kena raya, kita kena raya. Jadi perselisihan yang panjang lebar di kalangan para ulama berkaitan dengan permasalahan ini, saya tidak berniat untuk panjangkan di sini. Benda tu ditulis di dalam kitab-kitab. Ada kitab-kitab khusus yang ditulis berkaitan dengan tengok anak bulan untuk puasa dan juga untuk hari raya ni. Jadi bagi siapa yang mana berkeinginan untuk mengetahui bagaimana para ulama kita, muhaddisnya, fuqahanya, bagaimana para ulama kita, muhaddithinnya, fuqahanya, mereka berinteraksi dengan dalil, bagaimana mereka memahami dalil, sehingga menyebabkan ada pendapat yang berbeza di kalangan mereka, walaupun melibatkan satu permasalahan yang berlaku saban tahun. Bulan puasa, hari raya puasa, hari raya haji, iaitu masalah melibatkan tengok anak bulan. Dan baginda Nabi SAW hidup di Madinah, sempat puasa sebanyak 9 kali Ramadan. Tetapi still para sahabat berselisih pendapat, para tabi'in berselisih pendapat, sehinggalah sampai kepada para fuqaha, a'immatul madhahib, para imam yang mana mempunyai madhab-madhab mereka, yang ada pengikut-pengikutnya sampailah kepada kita hari ini. Cumanya beruntungnya kita pada hari ini, kita berada di satu negara seperti Malaysia, yang mana autoriti agamanya kuat. Jadi bila mereka membuat keputusan, bila mereka kata esok kita puasa, maka kita puasa. Bila mereka kata esok kita raya, maka kita raya. Bila mereka kata esok maksudnya 1 Zulhijjah, maka kita kata masuk 1 Zulhijjah. Jadi kita dah tahu bila hari Arafah kita, dan kita dah tahu bila hari raya haji kita. Kalau tak tuan-tuan, kalau hidup pada zaman ulama mujtahidin di kalangan para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, sehinggalah kepada zaman a'immatul madhahib, maka perbahasan tengok anak bulan, ikhtilaf matali', ittihad matali', kira anak bulan yang satu untuk keseluruhan dunia Islam ataupun setiap negara ada tengok anak bulan itu sendiri, benda itu tidak akan berkesudahan. Yang masalahnya lagi best bila kita tengok mereka bergaduh pada hadis yang sama. Hadis yang sama kita akan baca nanti, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itulah dalil yang digunakan oleh ulama yang kata hanya ada satu ru'yah sahaja. Bila Thabit lihat anak bulan di mana-mana tempat, orang Islam yang cukup syarak, apabila Thabit melihat anak bulan, maka menjadi kewajipan kepada seluruh negara umat Islam yang lain untuk berpuasa. Dan dengan hadis yang sama juga, ulama-ulama seperti ulama mazhab kita lah, mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, yang mana mereka kata bagi setiap negara itu adanya ru'yah mereka tersendiri, lihat anak bulan mereka tersendiri, berpandukan kepada hadis yang sama, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tetapi bagi setiap pendapat
Mereka ada pendalilan-pendalilan mereka, penghujahan-penghujahan mereka. Inilah yang disebut oleh para ulama bahawasanya sesuatu hukum itu bukan semata-mata dibina di atas ayat Quran ataupun sahih ataupun daifnya sesuatu hadis. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah bagaimana para fuqaha mereka memahami hadis, bagaimana mereka memahami ayat Quran, bagaimana mereka mengistinbatkan hukum daripada dalil-dalil syarak ini. Bagaimana mereka mengistinbatkan hukum daripada dalil-dalil syarak ini menyebabkan mereka ada pendapat mereka tersendiri yang mana bersalahan dan juga berselisihan dengan pendapat fuqaha dan juga mujtahidin yang lain. Jadi tuan-tuan, tanpa memanjangkan masa, insya-Allah kita akan baca bab yang ke-8, bab fit taqaddum. Wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Abi Dawud rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin annahu qala babun fit taqaddum, bab mendahului. Apa maksud mendahului? Iaitu puasa sebelum Ramadan. Puasa dah pada penghujung bulan Syaban. Kita dah isyaratkan dalam riwayat sebelum-sebelum ini bahawasanya tidak boleh puasa pada hari Syak, dan kita bagi tahu dah bahawasanya ta'rif hari Syak ialah hari yang mana selepas daripada 29 Syaban. Hari 29 Syaban, keesokannya kita ada dengar-dengar orang bercakap tentang nampak anak bulan, tetapi tidak ada persaksian yang telah dibuat di hadapan qadi ataupun di hadapan pemerintah. Sekira-kiranya qadi menyatakan bahawasanya hari ini, iaitu selepas 29 Syaban ni, adalah hari 1 Ramadan sebagai contoh. Ataupun masih lagi kekal sebagai hari 30 Syaban. Tidak ada keputusan yang dibuat. Ada cakap-cakap sana sini, tetapi tidak ada persaksian yang jelas di hadapan qadi. Sekira-kiranya qadi membuat keputusan bahawasanya hari ini, iaitu hari selepas 29 Syaban, adalah hari pertama daripada bulan Ramadan ataupun bukan. Itu dinamakan sebagai hari Syak. Jadi tuan-tuan, kalaulah pada hari 29 Syaban itu kita tak nampak anak bulan, maka esok mana boleh kita nak puasa? Sebab Nabi SAW kata, sumu li ru'yatihi, hendaklah kamu semua berpuasa apabila kamu nampak anak bulan. Kalau tak nampak anak bulan, bagaimana nak puasa? Nampak tak? La tasumu hatta tarawhu, dalam riwayat yang kita baca sebelum ni. Jangan sekali-kali kamu berpuasa sehinggalah kamu lihat anak bulan. Itu kalau tak nampak. Tapi ada kes yang mana kalau tak nampak disebabkan oleh ghaim, disebabkan oleh mendung, awan tebal, ataupun adanya qatarah, adanya kegelapan, adanya debu dan seumpamanya, maka kita dah bagi tahu majoriti para ulama mengatakan berdasarkan riwayat-riwayat daripada pelbagai sahabat, hendaklah sempurnakan bulan Syaban itu sebanyak 30 hari. Jadi hari itu tuan-tuan dikira sebagai hari daripada bulan Syaban. Hari daripada bulan Syaban, hari ke-30 itu tidak boleh puasa juga walaupun tidak dinamakan sebagai hari Syak, sebab tak ada orang bagi tahu nampak anak bulan pun. Nampak tak? Tak ada bunyi-bunyi pun nampak anak bulan. Maka ia tidak dinamakan sebagai hari Syak. Ini setakat yang saya fahamlah daripada pengajian saya sebelum-sebelum ni. Hari Syak ialah hari yang mana ada ura-ura, bunyi-bunyi, dengar-dengar, nampak anak bulan tetapi tidak ada persaksian yang jelas di hadapan qadi, sehingga qadi menerima persaksian tersebut dan qadi membuat keputusan bahawasanya anak bulan dah nampak semalam, hari ini ialah hari pertama daripada bulan Ramadan. Hatta kalau hari itu tidak dinamakan sebagai hari Syak sekalipun, maka ada riwayat yang mana menghalang daripada berpuasa sehari ataupun 2 hari sebelum bulan Ramadan. Sebagaimana kita akan baca selepas ini, insya-Allah. Cumanya, hari yang ke-30 Syaban itu, ataupun hari Syak, kita akan jumpa riwayat-riwayat selepas ini, para fuqaha kita, dan kita dah baca pun sebelum ni, bahawasanya Nabi SAW larang kalau kita berpuasa atas dasar ianya wajib sebagai hari pertama daripada bulan Ramadan. Ini tak boleh. Yang kedua, kalau kita sengaja berpuasa sunat, kononnya nak sambut Ramadan dan seumpamanya, ini juga tidak boleh. Tetapi, kalaulah kita nak berpuasa pada hari Syak ataupun hari ke-30 Syaban itu disebabkan oleh ada puasa wajib yang mana kita kena tunaikan. Sebagai contoh, kita ada puasa qada, terutamanya qada Ramadan pada tahun lepas, belum masuk Ramadan yang baru,
maka kita kena qada. Ada puasa nazar yang mana kita telah nazar sebelum ni, yang kita tidak tunaikan lagi. Kita boleh puasa pada hari tersebut. Adanya puasa wajib seperti kafarah yang mana kita masih belum bayar, maka kita boleh puasa pada hari tersebut. Cumanya, kalau kita bernazar untuk puasa pada hari Syak, bernazar untuk puasa pada hari Syak, dia tak sama dengan kes, dia ada puasa nazar, tetapi dia nak qada, bukan dia nak qada, dia nak puasa pada hari Syak. Itu tak ada masalah. Sebab pada asalnya dia tidak ta'yinkan, dia tidak specify untuk nazar dia tu pada hari Syak. Dia tak kata, aku bernazar kerana Allah SWT untuk berpuasa pada hari Syak. Dia tak kata gitu. Cuma dia ada satu puasa nazar yang mana dia perlu tunaikan, dan tengok dia tak ada masa sehinggalah sampai hari Syak, baru dia nak sempurnakan puasa tersebut. Itu tak ada masalah. Tetapi orang yang mana bernazar untuk berpuasa pada hari Syak, jadi secara yang zahir dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, nazar itu la yasah wa la yanaqid. Nazar itu tidak sah dan juga tidak berlaku, tak valid. Sebagaimana orang mana bernazar nak puasa pada hari raya, sebagaimana orang mana bernazar nak berpuasa pada hari raya puasa, ataupun pada hari raya haji, ataupun pada hari-hari tasyrik. Sebab itu bukan mahal untuk puasa. Jadi nazar itu sendiri tidak sah, la yang sah wala yanaqid, tidak sah dan tidak valid untuk dibuat pun, dan tak perlu qada pun nazar tersebut. Berbeza dengan mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, kalau nazar nak berpuasa pada hari raya puasa, pada hari raya haji, jadi dia punya nazar itu sah, tapi haram untuk dia puasa pada hari raya tersebut, dan dia kena ganti pada hari lain. Tapi mazhab Syafi'i tak. Jadi zahirnya, kalau siapa yang mana nak bernazar pada hari yang mana diharamkan puasa, walaupun bukan hari raya, walaupun bukan hari raya haji, walaupun bukan hari tasyrik, walaupun bukan hari raya puasa, seperti hari Syak yang mana dilarang untuk puasa pada hari tersebut, maka nazar itulah yasih wa la yanaqid, maka nazar itu tidak sah dan juga nazar itu tidak valid. Nampak tak? Jadi ada keadaan yang mana boleh untuk kita berpuasa pada hari Syak ataupun hari 30 Syaban, satu hari ataupun 2 hari. Itu apabila melibatkan kita nak kena puasa wajib. Adapun puasa sunat, ada ulama bagi tahu berdasarkan riwayat yang kita dah baca sebelum ni dan juga riwayat yang akan datang insya-Allah, dibenarkan kalaulah itu merupakan adat kebiasaan dia, macam dia puasa Isnin Khamis. Kita dah cerita banyak kali dah, dia puasa Isnin Khamis. Tengok-tengok jatuhnya Isnin Khamis itu pada hari Syak. Dan satu lagi, adat kebiasaan dia, dia puasa selang-seli, iaitu satu hari puasa, satu hari berbuka, maka jatuh hari berpuasa itu pada hari Syak, maka dia boleh. Dan orang yang mana menyambung dia punya puasa Syaban dengan syarat dalam mazhab Syafi'i, kita akan jumpa hadis nanti, yang mana dia berpuasa sebelum 15 Syaban lagi. Dia puasa, maka dia boleh sambung dengan hari Syak. Nampak tak tuan-tuan? Cuma ada satu permasalahan, iaitu kalaulah seseorang itu dia biasanya berpuasa 3 hari sebulan. 3 hari sebulan. 3 hari sebulan, sebagaimana dalam pelbagai riwayat, nanti kita akan jumpa insya-Allah. Jadi Nabi SAW puasa 3 hari sebulan, ada kadang-kadang pada awal bulan, ada kadang-kadang di pertengahan bulan, ada kadang-kadang di hujung bulan. Jadi kalaulah dia memilih, biasanya menjadi adat dia akan puasa pada awal bulan, pada pertengahan bulan dan pada akhir bulan. Dan bila sampai pada bulan Syaban, dia puasa pada awal satu, pertengahan 15 Syaban, dan satu lagi pada hujung nanti. Boleh tak perbuatan tersebut? Jadi kalau ikutkan zahir dalam apa yang disebut dalam kitab-kitab mazhab kita, kalau benda itulah adat dia macam tu, tak ada masalah lah. Adat dia macam tu, tidak ada masalah. Bahkan kita akan ketemui riwayat-riwayat selepas ini, yang mana pada mentafsirkan perkataan sarar ataupun sirar Syaban, yang ulama berselisih pendapat. Majoriti kata sarar ataupun sirar ini ialah penghujung Syaban. Ada setengah mentafsirkan sarar ataupun sirar ini pertengahan. Ada yang mentafsirkan sarar ataupun sirar ini sebagai permulaan. Jadi ada ulama yang mana kata sarar ataupun sirar ini ialah pada penghujung. Jadi dia jenis puasa
3 hari pada penghujung setiap bulan. Jadi boleh tak untuk dia berpuasa pada penghujung bulan Syaban, hanya 3 hari sahaja. Kerana itulah adat dia, memang dia berpuasa sebelum ni. Rejab pun dia puasa 3 hari akhir. Kemudian Zulqa'dah pun dia puasa 3 hari akhir. Muharram, Syawal, apa-apa bulan sebelum ni, sebab memang ada dalam riwayat-riwayat yang mana Nabi SAW berpuasa dan suruh berpuasa pada penghujung sesuatu bulan. Berdasarkan tafsiran yang masyhur di kalangan para ulama, sarar ataupun sirat itu menunjukkan kepada pengakhiran, penghujung sesuatu bulan. Jadi boleh tak boleh? Jadi zahirnya boleh sebab itu merupakan adat dia. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita akan baca bab yang ke-8, babun fit taqaddum, wa bihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammadun an Thabitin an Mutarrifin an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa Sa'id al-Jurairi an Abi al-Ala an Mutarrif an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin hal sumta min sarari aw sirari Sya'ban shay'an qala la qala fa idza aftarta fasum yawman wa qala ahaduhuma yawmain. Riwayat ni tuan-tuan, dia punya madhab dia pada Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syikhir. Dia riwayatkan daripada siapa? Daripada Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis ni ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, tetapi daripada jalan yang lain tetapi bertemu di Mutarrif. Nampak tak? Kalau dalam riwayat Abu Daud ni, dia mari daripada jalan Musa ibn Ismail wa huwa Tabudhaki. Hammad di sini Hamad ibn Salamah daripada tok guru dia Thabit, iaitu Thabit al-Bunani. Dan Hamad ni walaupun adalah sedikit permasalahan dari sudut hafalan dia, kesilapan-kesilapan dia buat, tetapi dia adalah min awthaqin nas. Dia adalah antara orang yang paling thiqah dalam meriwayatkan hadis-hadis Thabit. Dia adalah orang yang paling thabit dalam meriwayatkan hadis-hadis Thabit. Min athbatin nas fi Thabit al-Bunani rahimahumullah jami'an. Jadi dalam kes ni Hamad dia ada dua guru. Guru yang pertama iaitu Thabit dan guru yang kedua ialah Sa'id al-Jurairi. Guru yang pertama ialah Thabit, yang kedua ialah Sa'id al-Jurairi. Jadi tuan-tuan, Imran ibn Husain as-Sahabil Jalil radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada satu orang lelaki, bertanya kepada satu orang lelaki, adakah engkau telah berpuasa pada sarar ataupun sirar? Sarar ataupun sirar. Ada dua cara baca. Sarar ataupun sirar. Adakah kamu telah berpuasa pada sarar Sya'ban? Sesuatu, apa-apa hari daripada sarar Sya'ban. Kita tak terjemah lagi. Kata lelaki tersebut tidak. Maka Nabi SAW bersabda, Fa'idha aftarta, jika engkau telah berbuka puasa. Maksudnya, apabila kamu telah habis menunaikan puasa Ramadan. Aftarta di sini, iaitu apabila habis bulan Ramadan, kita dah masuk hari raya, dah beraya, maka Nabi SAW kata, hendaklah kamu puasa ala sabilil istihbab, berdasarkan pendapat majoriti, bahawasanya kenyataan Nabi SAW ini umum, bukannya kerana kes-kes tertentu, maka Nabi SAW kata, hendaklah kamu berpuasa atas dasar sunat 1 hari. Dalam riwayat yang lain, waqala ahaduhuma, salah seorang daripada mereka. Siapa salah seorang ni tuan-tuan? Sama ada Thabit ataupun Sa'id al-Jurairi. Sebab Hamad ibn Salamah dia ada dua guru. Jadi dalam satu riwayat, Nabi SAW suruh puasa 1 hari. Dalam satu riwayat yang lain, daripada perawi yang lain, dia kata Nabi SAW telah suruh puasa sebanyak 2 hari. Nampak tak? Jadi, sarar ini pada pendapat majoriti para ulama, ia adalah pada penghujung Sya'ban. Pada penghujung Sya'ban. Tak, pada penghujung Sya'ban. Jadi timbul iskal, timbul isu tuan-tuan. Sebab dalam riwayat yang telah lepas dan akan datang, Nabi SAW kata, la taqaddamu sawma Ramadan biyawmin aw yawmain aw kama qala alaihi salatu wassalam. Jangan sekali-kali kamu mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 hari ataupun 2 hari. Tetapi dalam kes ni Nabi tanya, engkau puasa tak pada hujung Sya'ban yang lepas?
Maka lelaki tersebut kata tak. Nabi SAW kata bila habis puasa Ramadan nanti maka kamu qada lah ala sabilil istihbab, iaitu sebagai sunat sebanyak 1 hari ataupun dalam satu riwayat lagi sebanyak 2 hari. Jadi menyebabkan para ulama kita mereka berselisih pendapat dalam memberi taujih, memberi syarah kepada hadis ini. Antara yang masyhur yang disebut oleh para ulama ialah kerana lelaki tersebut dia telah biasa puasa pada hujung bulan. Dan Nabi SAW tahu memang ini adat dia. Hujung Rejab pun puasa 3 hari, hujung Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah, hujung Rabiul Awal, hujung Muharram. Memang jenis dia ni puasa sebanyak 3 hari. Jadi mungkin lelaki tersebut apabila dia dengar Nabi SAW kata jangan dahulukan puasa Ramadan dengan 1 hari ataupun 2 hari, iaitu pada hari ke-28, hari ke-29 ataupun hari 30 Syaban, jadi mungkin dia tak puasa. Jadi berlaku salah faham. Yang Nabi tak bagi puasa itu ialah pada orang yang mana memang bukan adat dia pun untuk berpuasa sebelum ni. Tiba-tiba bila nak masuk Ramadan, dia jadi rajin pada orang lain. Nabi SAW melarang yang jenis ini. Tetapi orang yang mana memang dia dah biasa puasa pada hujung bulan, maka itu menjadi adat dia, maka tidak termasuk dalam larangan ini sebagaimana kita dah bagi tahu tadi. Maka kerana salah faham tersebut, Nabi kata bila dah habis puasa Ramadan ini, kamu dah raya, kemudian kamu qada lah ala sabilil istihbab, iaitu sebagai sunat hari yang mana kamu biasa puasa sebelum ini pada Rejabnya, Muharramnya, dan tiba-tiba pada bulan Syaban kamu tidak puasa. Maka fasum yauman, 1 hari ataupun 2 hari dalam setengah riwayat. Nampak tak tuan-tuan? Itu taujih yang masyhur yang diberi oleh para ulama kita lah. Yang pada saya, kita nampak macam kita boleh harmonikan antara 2 hadis yang mana pada zahirnya nampak bertentangan. Hadis yang seterusnya, cuma sebagaimana saya bagi tahu tadi, sarar ataupun sirar, dua-dua boleh. Cumanya pendapat ataupun tafsiran yang masyhur bagi perkataan tersebut ialah pada hujung. Nanti kita akan dengar tafsiran yang lain. وبه قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة أنه قال قام معاوية في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص فقال يا أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله قال فقام إليه مالك بن هبيرة السبائي فقال يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم شيء من رأيك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صوموا الشهر وسره. Jadi tuan-tuan, hadis ni sanad dia hasan. Walaupun kalau kita tengok dalam sanad dia ada Al-Walid ibn Muslim, dia satu orang Syami dan dia ada masalah lah. Masalah dia ialah disebabkan oleh tadlis. Dia adalah benda-benda yang dinamakan tadlis, tuan-tuan tahulah. Tapi di sini tak ada masalah disebabkan dia telah tasrih bis sama'. Dia kata haddatsana Abdullah ibn al-Ala. Jadi dia telah tasrih bis sama', maka dia panggil apa? Telah hilanglah kemungkinan ataupun apa yang ditakuti daripada tadlis beliau. Hadis ini dinilai sebagai hasan. Nampak tak? Walaupun dalam riwayat ni kalau kita tengok tok guru dia iaitu Abil Azhar Al-Mughirah bin Farwah, dia kata qala qama Muawiyah fil nas. Cumanya di sini tok guru dia Abdullah bin Ala riwayatkan daripada Abil Azhar secara an'anah. Di sisi sebahagian ulama dia mensyaratkan apabila seseorang itu perawi seperti Al-Walid ibn Muslim yang mana mudallis dengan tadlis at-taswiyah, mereka mensyaratkan supaya sanad itu bersambung di atas guru dia sehinggalah ke penghujung sanad dengan sirah tahdith. Jadi kalau kita tengok sini Abdullah ibn al-Ala an Abil Azhar. Jadi ani bil an'anah, tetapi telah datang riwayat secara tasrih bit tahdith ataupun tasrih bis sama' di sisi At-Tabarani. Ala kullin tuan-tuan, hadis ini hasan. Jadi Abil Azhar iaitu Al-Mughirah ibn Farwah dia kata Muawiyah radhiyallahu anhu dia telah berdiri macam nak berkhutbah lah.
Muawiyah radhiyallahu anhu, ibu negara dia, pusat pemerintahan dia ialah di Syam. Nah, dia telah bangun berdiri untuk berkhutbah di hadapan rakyat jelata dia di satu tempat namanya Dair Mishal, yang mana berada di pintu kota Hims, yang kita sebut Hims ni apa? Aleppo kan sekarang. Bukan, Hims di Syam, waktu Halab, Aleppo. Hims di Syam, di Syria. Maka beliau radhiyallahu anhu telah berkata, wahai manusia, sesungguhnya kami telah nampak anak bulan, iaitu bulan Sya'ban lah, pada hari sekian-sekian. Jadi katakan kita kata 28 hari lepas kita dah nampak anak bulan untuk bulan Sya'ban. Jadi kita dah kira hari ni lah hari ke 27 lah sebagai contoh, 27. Maka dia kata apa? Wa ana mutaqaddimun bis-siyam. Jadi aku nak start puasa dah. 2 hari lagi dah nak masuk Ramadan, ataupun 3 hari lagi nak masuk Ramadan. Jadi dia kata ana mutaqaddimun bis-siyam. Aku ingin mula berpuasa, iaitu mendahului Ramadan dengan puasa. Maka dia kata, radhiyallahu anhu, dia kata, siapa yang mana ingin untuk berpuasa, falyaf'alhu, maka dia boleh berpuasa, sebab benda ni bukan wajib pun. Maka perawi kata, satu orang lelaki nama dia Malik ibn Hubairah As-Sabai. Ulama berselisih pendapat dia ni sahabat ataupun tidak. Sebahagian ulama mengatakan dia sahabat, antaranya Al-Imam Bukhari rahmatullahi alaih, dan adalah ulama-ulama lain yang kata dia ni ialah sahabat. Malik ibn Hubairah As-Sabai. Biasanya sebahagian ulama kata dia sahabat lah, sebahagian kata bukanlah, tapi tak penting pun. Bukanlah tak penting, maksudnya dalam kes ni pertanyaan itu boleh datang daripada sesiapa sahaja, daripada sahabat ataupun daripada tabi'in. Tanya Amirul Mukminin. Dia kata, wahai Muawiyah, iaitu Amirul Mukminin, adakah benda yang kamu cakap ni, benda yang kamu dengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun benda ini merupakan ra'yi, pendapat, ijtihad kamu sendiri? Maka beliau radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sumus syahra wa sirrahu. Hendaklah kamu berpuasa, iaitu puasa sunat lah. Asy-syahra, sumus syahra wa sirrahu. Sumus syahra wa sirrahum. Sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam Badlul Majhud dan seumpamanya, adalah dinyatakan perbezaan tafsiran para ulama tentang hadis ini. Jadi secara umumnya tafsiran yang masyhur yang disebut ialah hendaklah kamu puasa pada satu-satu bulan itu dan juga dia punya penghujungnya. Sir ni sama macam sarar tadilah. Wasirrahu, sumus syahra wasirrahu. Kamu puasalah pada satu-satu bulan dan juga penghujungnya. Sebab satu-satu bulan tu mungkin puasa 3 hari, mungkin puasa 2 hari, mungkin puasa 10 hari. Tetapi bagi ada portion, bagi ada bagi ada bahagian. Bagi ada bahagian daripada hujung bulan, daripada puasa tersebut. Let's say kalau satu-satu orang tu nak puasa 3 hari sebulan. So bagilah ada dia punya bahagian untuk hujung bulan tersebut. Sumus syahra wa sirrahum. Ini tafsiran yang dipilih oleh sebahagian ulama lah juga, supaya apa? Supaya dia harmoni dengan dalil-dalil yang lain. Kalau kita tafsirkan kenyataan hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, sumus syahra wa sirrahu, puasalah pada satu-satu bulan itu dan juga penghujung dia. Maksudnya bukan keseluruhan puasa itu pada awal bulan ataupun pada pertengahan bulan keseluruhannya. Bagi ada juga yang penghujung bulan. Jadi kalau kita tafsirkan macam tu, bukan kita lah, bila ulama tafsirkan macam tu, maka dia tidak bertentanganlah dengan riwayat yang sebelum ini. Nampak tak? Dia tidak bertentanganlah dengan riwayat sebelum ini. Sebab benda ini dah jadi satu adat dia. Satu adat dia. Pada bulan Muharram pun puasa, ada hujung bulan tu puasa juga. Pada bulan Rejab, pada bulan Sya'ban, pada bulan Safar, pada bulan Rabi'ul Awal, Rabi'ul Thani dan seumpamanya, ada puasa dalam satu-satu bulan atas dasar sunat. Dan
sebahagian daripada puasa tersebut dilakukan pada hujung bulan. Jadi, apabila kita tafsirkan macam tu, ataupun bila ulama tafsirkan macam tu, maka tidak ada pertentangan antara dalil-dalil. Nampak tak? Sebab dia dah jadi adat. Bila jadi adat, tak apalah nak puasa pada hujung Syaban sekalipun. Nampak tak? Adalah tafsiran yang lain disebut dalam Badlul Majhud, ada kata sumus syahra. Asy-syahra tu merujuk kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu memang wajiblah untuk puasa. Cuma wasirrahu dan penghujungnya tu dia tidak kembali pada Ramadan. Dhamir ha tu dia kembali kepada bulan Syaban. Kata ganti nama ha tu dia tak kembali kepada Ramadan tetapi dia kembali kepada Syaban. Jadi sumu asy-syahra pada tafsiran yang kedua, asy-syahra alif lam tu adalah lil ahadiyah, iaitu merujuk kepada bulan Ramadan. Sumu Ramadan. Hendaklah kamu berpuasa pada bulan Ramadan secara wajiblah. Wasirrahu, dhamir ha tu kembali kepada Syaban, iaitu penghujung bulan Syaban. Jadi kalau kita faham cara macam ni, ataupun ulama sebahagian yang faham cara macam ni, dia seolah-olah nampak bertentangan dengan hadis yang mana melarang daripada mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari ataupun 2 hari. Nampak tak? Tapi ala kulli, secara umumnya kita boleh jamakkan lagi, kita boleh harmonikan lagi dengan kita kata sir di sini walaupun dengan erti kata hujung bulan. Berdasarkan pendapat majoriti para ulama, adalah bagi orang yang menjadi adat dia puasa pada hujung bulan. Nampak tak? Bukan dia tiba-tiba hanya bulan Syaban sahaja dia buat rajin boleh untuk berpuasa pada hujung bulan. Kononnya nak menyambut Ramadan. Itu tidak dibenarkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Ala kullin, yang saya bagi tahu ni ialah berdasarkan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab kalau nak tengok benda khilaf ni memang banyak khilaf tuan-tuan. Hatta dalam puasa hari Syak pun, walaupun ada riwayat yang secara zahirnya menunjukkan haram untuk berpuasa pada hari Syak, ada lagi ulama yang kata boleh. Sebab mereka kata yang tak boleh puasa pada hari Syak tu, kita dah isyaratkan dalam kelas sebelum ni, yang kata tidak boleh itu adalah atas dasar kalau dia kata ini ialah puasa wajib daripada Ramadan. Mana boleh kata puasa wajib daripada Ramadan? Sebab Nabi kata nak puasa Ramadan kena nampak anak bulan. Kalau tak nampak anak bulan, maka kena cukupkan Syaban 30 hari. Tiba-tiba anak bulan tak nampak. Tambahan pula langit mendung, gelap dan seumpamanya, tiba-tiba kita nak puasa dan nak kira hari itu sebagai puasa wajib hari pertama daripada Ramadan. Hak tu tak boleh lah. Hak tu, itu ialah satu pendapat di kalangan para ulama yang lain. Dan ada je di kalangan salaf yang ada puasa pada hari Syak. Bahkan, sebagaimana kita sebut sebelum ni, mazhab Imam Muhammad, qaul mu'tamad dalam mazhab beliau, ialah wajib puasa pada hari tersebut. Kan kita dah bahas panjang lebar tafsiran Ibn Umar terhadap hadis apabila fa in ghumma alaikum faqdurulah, apabila berlakunya mendung di langit dan seumpamanya pada hari ke-29, langit mendung gelap dan seumpamanya tak nampak anak bulan, maka Ibn Umar radhiyallahu anhu keesokan harinya akan bangun dalam keadaan berpuasa. Nampak tak? Akan bangun dalam keadaan berpuasa. Ada 3 riwayat daripada Imam Ahmad dalam masalah ini, dan pendapat mu'tamad ialah wajib puasa pada hari tersebut. Ala kullin, kita dah bagi tahu sebelum ni. Jadi tuan-tuan, kalau kita tafsirkan 2 hadis ini sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, iaitu ijtihad para ulama mazhab Syafi'i, kalau itu ialah adat, kalau itu adalah adat kebiasaan dia, maka tidak haram untuk puasa pada hari tersebut, pada hari Syak ataupun 2-3 hari sebelum Ramadan. Nampak tak? Hadis yang seterusnya, wa bihi qala hadatsana Sulaiman bin Abdul Rahman ad-Dimashqi fi hadha al-hadith annahu qala al-Walid sami'tu Aba Amr yani al-Auza'i yaqul sirruhu awwaluh. Ini tafsiran sir di sisi al-Imam al-Auza'i rahimahullah. Dia bukan hadis yang marfu' tetapi tafsiran. Sirruhu ay awwaluhu. Jadi dia kata, kalaulah kita tafsirkan sir ini sebagai awal, maka memang tidak ada masalah lah tuan-tuan. Dia tidaklah bertentangan dengan hadis yang mana melarang untuk dahului puasa Ramadan dengan 1 ataupun 2 hari. Sebab sir di sini ialah dengan tafsiran pada awal bulan. Jadi kalau kita tengok hadis yang pertama, bila Nabi SAW tanya, hal sumta min sarari Sya'ban syai'a, adakah kamu telah berpuasa pada awal Sya'ban? Sesuatu hari kamu berpuasa pada awal Sya'ban?
Lelaki tersebut kata, aku tak berpuasa ya Rasulullah. Dan sekarang memang ada dalam bulan Ramadan. Jadi Nabi kata, qadaklah nanti, satu hari sunat. Jadi atas tafsiran ini memang tidak ada percanggahan. Nampak tak? Hadis yang kedua pun, hadis Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, sumu asy-syahra wa sirrah. Puasalah pada sesuatu bulan dan bagi ada portion, bagi ada bahagian untuk awal bulan tersebut. Maka dia juga tidak bertentangan dengan hadis larangan. Tetapi masalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Walid ibn Muslim daripada Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ini, kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, Imam Khattabi ini dia ada kitab syarah Sunan Abi Dawud yang dinamakan sebagai Ma'alimis Sunan, dan tak silap saya dia syarah atas riwayat Ibn Dasah, Abu Bakar Ibn Dasah, antara perawi masyhur bagi kitab As-Sunan oleh Al-Imam Abi Dawud. Adapun riwayat yang kita guna hari ini ialah riwayat Abu Ali Al-Lu'lu'i. Abu Ali Al-Lu'lu'i. Jadi dia kata, Al-Khattabi dia ialah pakar bahasa, meninggal tak silap saya pada tahun 387, gitulah lebih kurang 387 Hijrah. Beliau meninggal, dia kata, ana unkiru hadha tafsir wa arahu ghalatan fi naqal. Aku kata, aku mengingkari tafsir ini dan aku nampak benda ini merupakan kesilapan dalam menukalkan daripada Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Dia kata, wala a'rifu lahu wajhan fil lughah, dan aku tak pernah jumpa dalam lughah tafsiran sir ataupun sirar ataupun sarar ini dengan tafsiran pada permulaan bulan. Nampak tak? Dan dia kata pendapat yang sahih was sahih anna sirrahu akhirahu, dan sesungguhnya pendapat yang sahih ialah sir sesuatu bulan itu ialah penghujung bulan tersebut. Bahkan ada riwayat yang lain daripada Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah yang mengatakan bahawasanya sirruhu ila akhiruhu. Dia kata ini adalah pendapat yang benar. Hatta ada dua riwayat daripada Imam Auza'i rahimahullah dalam mentafsirkan sir. Tetapi di sisi Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, tafsiran yang sahih daripada pihak Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ialah tafsiran yang mana menyerupai tafsiran majoriti para ulama. Nampak tak? Hadis yang seterusnya, wabihi qala hadatsana Ahmad, ini bukan hadis, tafsiran juga. Wabihi qala hadatsana Ahmad bin Abdul Wahid qala hadatsana Abu Mushir qala kana Sa'id yani Ibn Abdul Aziz yaqul sirruhu awwaluhu. Ini ada dua orang lah yang diriwayatkan yang kata sir ni dengan maksudnya awal. Satu riwayat daripada Imam Auza'i dan satu lagi ialah Sa'id Ibn Abdul Aziz. Nampak tak? Qala Abu Dawud wa qala ba'dhum sirruhu wasatuhu wa qalu akhiruhu. Tengok Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi kata, sebahagian ulama kata pula sir ni adalah pertengahan sebab diambil daripada perkataan surah. Surah ni kan pusat, navel kita ni kan berada di pertengahan badan. Jadi ada yang kata sir ni dengan maksud wasat. Kalau maksud wasat sekalipun dia tak ada masalah sebab dia tidak bertentangan dengan hadis la taqaddamu shauma ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Alal aqal kalau tafsiran wasat tahanlah sebab tak nampak pertentangan. Tetapi Imam Abu Dawud kata waqalu, datang dalam bentuk plural, dan mereka telah berkata, itu para ulama, mereka kata akhiruhu, maksud sarar ataupun sirar ataupun sir itu adalah akhiruhu, penghujung bulan tersebut. Hatta kalau dengan maksud penghujung bulan pun kita dah bagi tahu bahawa tidak ada pertentangan antara riwayat-riwayat ini. Mazhab kita telah hamalkan, telah guna riwayat ini atas dasar apa tuan-tuan? Atas dasar keharusannya untuk orang yang mana menjadi adat. Kalau bukan adat, tidak boleh. Nampak tak? Bab yang ke-9, bab idza ru'iya al-hilalu fi baladin qabla al-akharina bilailah. Ni dalam masalah ittihad matali' ataupun ikhtilaf matali'. Adakah bagi setiap negeri, negara itu ru'yah yang tersendiri, lihaan bulan tersendiri, ataupun jika seseorang telah nampak anak bulan di satu-satu tempat, maka menjadi kewajipan ke atas umat Islam yang mana berada di tempat yang lain pun selagi mana khabar itu sampai kepada mereka untuk berpuasa berdasarkan apa? Untuk berpuasa berdasarkan ru'yah orang tersebut. Jadi tuan-tuan, ini dah jadi sejarah bagi kita orang Malaysia. Jadi saya tak nak baca panjang lebar. Kita dah isyarat awal-awal tadi, kita baca sahaja dan kita terjemah. Wabihi qala haddathana Musa bin Ismail qala haddathana Ismail yani ibn Ja'far qala akhbarani Muhammad bin Abi Harmalata qala akhbarani Quraib ialah maula bin Abbas radhiyallahu anhuma anna al-Fadl ibnat al-Harith ba'athatu ila Muawiyah bis-Syam qala faqadimtu asy-Syam faqadaytu hajataha fastuhilla Ramadan wa ana bis-Syam fara'ayna al-hilala laylatal jum'ah
ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصام معاوية رضي الله عنه قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه فقلتم أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه رضي الله عنه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam riwayat ini, Quraib iaitu maula kepada Ibn Abbas. Dia kata, Ummul Fadl Ibn Al-Harith. Ini adalah ibu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Dia telah menghantar Quraib untuk bertemu dengan Muawiyah di Syam kerana sesuatu urusan. Maka Quraib kata, aku telah pergi ke Syam dan aku telah sempurnakan hajat Ummul Fadl bint Al-Harith. Maka ketika mana aku berada di Syam, orang nampak anak bulan Ramadan. Pada waktu tersebut aku berada di Syam. Kami lihat anak bulan tersebut pada malam Jumaat, iaitu hari Khamis malam Jumaat. Kemudian selepas itu aku baliklah ke Madinah. Jadi perjalanan dia lebih kurang sebanyak 1 bulan. Apabila sampai ke Madinah, di penghujung bulan Ramadan tersebut, jadi Quraib dia kira adalah hari. Jadi kalau dia tengok Khamis malam Jumaat, bila dia sampai tu, bila sampai ke Madinah tu, seolah-olah dah cukup 30 hari. Dah cukup 30 hari dah puasa dia. Bermula dengan hari pertama dia nampak di Syam. Jadi kalau dia teruskan puasa pada hari tersebut, dia jadi 31 hari dah dia puasa. Jadi 31 hari dah dia puasa. Sedangkan bulan dalam Islam ni sama ada 29 ataupun 30. Mana boleh 30? 1, mana boleh 31? Jadi, bila dia balik jumpa dengan Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu anhu tanya kepada aku, kata Quraib. Maka dia bagi tahulah apa yang berlaku di Syam, keadaan di Syam, dan last sekali berkaitan dengan nampak anak bulan. Jadi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia tanya Quraib, bilakah kamu telah melihat anak bulan? Maka Quraib kata, aku telah lihat pada malam Jumaat, iaitu hari Khamis malam Jumaat. Jadi hari Jumaat tu start puasa dah lah. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata, adakah engkau telah melihat anak bulan itu dengan mata engkau sendiri? Dia kata, ya. Dan manusia lain pun tengok juga. Maksudnya tidak ada syak, tidak ada masalah lah. Memang orang telah tengok anak bulan. Nampak tak? Dan mereka semua telah berpuasa. Muawiyah radhiyallahu anhu sendiri juga telah berpuasa. Tapi Abdullah bin Abbas kata, kami di Madinah, kami telah lihat pada hari Jumaat malam Sabtu. Maksudnya orang Syam nampak 1 hari lebih awal berbanding dengan kami. Tuan-tuan tengok peta Madinah dengan Syam. Naik ke atas ni. Jadi apa yang berlaku? Abdullah bin Abbas kata, walaupun kamu dah nampak 1 hari, awal berbanding dengan kami, itu ialah ru'yah kamu, lebih kurang gitu. Majoriti ulama' yang kata ada ru'yah tersendiri ni, Abdullah bin Abbas nak kata, itu ru'yah kamu. Adapun kami, sebab kami nampak hari Jumaat malam Sabtu. Kami start puasa hari Sabtu, kamu puasa hari Jumaat. Jadi kami akan berterusan untuk puasa. Sehinggalah kami cukupkan 30 hari, ataupun kami nampak anak bulan. Pada hari ke-29 Ramadan, kami nampak anak bulan. Tapi dah tak nampak, kami kena cukupkan 30 hari lah. Nampak tak? Jadi, untuk Quraib, itu dah jadi macam hari ke-31. Sepatutnya dia dah raya dah. Tapi Abdullah bin Abbas, walaupun dia dengar daripada Quraib, dia tak suruh penduduk Madinah untuk berbuka puasa dan berhari raya. Kalau ikutkan, sepatutnya hari itu dah macam hari raya. Abdullah bin Abbas kata kami akan berterusan untuk puasa sehingga cukup 30 hari ataupun kami nampak. Masalahnya kami tak nampak lagi di Madinah. Maka Quraib kata, tidak cukupkah anak bulan yang telah dilihat oleh Muawiyah radhiyallahu anhu dan juga puasanya Muawiyah berdasarkan anak bulan tersebut? Nampak tak? Abdullah bin Abbas kata, la, tidak. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Jadi majoriti kata sekarang
Setiap negeri ada ru'yah tersendiri. Ala kulin, sebagaimana saya bagi tahu, kita tak nak panjang-panjang perkara ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita dah ada autoriti agama kita sendiri. Kemudian riwayat yang seterusnya, riwayat ni dalam riwayat Abu Ali Lu'lu'i tak ada. Tetapi dia ada dalam riwayat Ibnu Al-Abd dan juga Ibn Dasah. Nampak tak? Ada dalam riwayat Ibn Al-Abd dan juga Ibn Dasah. Dan dia bukanlah hadis yang marfu' pun. Dia lebih kepada mauquf kepada satu orang sahabat. Lebih kurang dengan apa yang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebut tadi. Wa bihi qala hadatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala hadatsani abi qala hadatsana al-Ash'as qala hadatsana al-Ash'ath an al-Hasan. Dia bukan sahabi pun, Hasan il-Hasan Basri ni. Fi rajulin kana bi Misr min al-amsar fa sama yawm al-ithnain wa shahida rajulan annahuma ra'aya al-hilala laylat al-ahad. فقال لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصر إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضوه. Hasan radhiyallahu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia kata berkaitan dengan satu orang lelaki, dia berada di satu kota daripada kota-kota umat Islam lah. Dia telah berpuasa pada hari Isnin. Ada dua orang lelaki telah bersaksi bahawasanya mereka berdua telah melihat anak bulan Lailatul Ahad. Maksudnya hari Sabtu tu mereka dah tengok anak bulan. Mereka dah tengok anak bulan. Maksudnya hari Ahad tu mereka puasa. Di tempat lain ada orang yang mana puasa pada hari Ahad. Tetapi lelaki yang berada di kota yang lain ni, dia baru start puasa pada hari Isnin. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah kata, la yaqdi dhalika al-yawm ar-rajul, lelaki tersebut dan juga orang yang mana duduk di kampung dia tu ataupun di bandar dia tu yang puasa pada hari Isnin, dia tak perlu qada hari puasa hari Ahad. Sebab itu anak bulan di tempat lain, anak bulan dia tak nampak. Nampak tak? Cuma dia kata illa an ya'lamu, kecuali jikalah mereka semua yakin bahawasanya ahla Misr min ansaril muslimin qad samu yaumal ahad. Kecuali kalau ada negeri lain juga selain daripada tempat tadi telah berpuasa pada hari Ahad tersebut, maka senang ceritanya ru'yah mutahaqqiqah dah lah. Ru'yah mutahaqqiqah, bila bilangan yang ramai telah lihat anak bulan dan mereka juga berpuasa, maka berdasarkan kata-kata Al-Hasan Al-Basri, maka lelaki yang puasa pada hari Isnin tadi dia kena qada hari Ahad tu. Dia kena kembali kepada ru'yah orang ramai. Ala kullin tuan-tuan, ini hanya satu riwayat yang tidak ada pun dalam riwayat Abu Ali Lu'lu'i, bahkan ada dalam riwayat Ibnu Dasah dan juga dalam riwayat Ibn Al-Abd. Ala kullin, sebagaimana yang kita bagi tahu tadi, kita ni tuan-tuan adalah berdasarkan mazhab pemerintah kita. Bab yang ke-10, bab karahiyati shaumi yaumis syak. Bab tidak disukai. Karahiyah ni kalau kita tengok dalam istilah ulama-ulama usul fiqh mutaakhirin, tidak haram lah, makruh lah. Tetapi di sisi ulama mutaqaddimin, karahiyah ni tidak disukai ini boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Nampak tak? Bab karahiyati shaumi yaumis syak, bab tidak disukai berpuasa pada hari syak. Kita dah isyarat banyak kali dah, kita baca je. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numair qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Amr ibn Qais an Abi Ishaq عن صلة أنه قال كنا عند عمار رضي الله عنه في اليوم الذي يشك فيه فأوتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار رضي الله عنه من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis ni sanad dia juga kuat, disebabkan oleh Abu Khalid al-Ahmar, dia ni saduq la ba'sa bihi. Jadi dalam riwayat ni sebahagian tabi'in berkata, kami berada dalam majlis Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu pada hari yang dikategorikan sebagai hari syak, fil yaumil ladzi yushakku fih. Tuan-tuan kena ingat, hari syak ni hari apa? Hari ada orang mana bercerita tentang nampak anak bulan, tetapi tidak ada persaksian yang diterima di hadapan qadi, dan qadi tidak buat i'lan bahawasanya hari ini puasa sebab anak bulan nampak semalam. Jadi orang tak tahu. Tapi
hari ni Ramadan ke tak, tapi ada bunyi-bunyi. Mungkin yang nampak tu ialah seorang hamba. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dia mesti kena ahlun lisyahadah, orang yang mana cukup syarat untuk jadi saksi. Kalau nampak tu perempuan ataupun yang nampak tu satu orang yang fasik. Jadi untuk dijadikan hukum wajib berpuasa kepada orang ramai tak boleh lah. Cuma dalam kitab-kitab fiqh kita, dia akan tafsirkanlah orang yang nampak tu wajib puasa ke tak untuk diri dia. Tapi secara umumnya, wajiblah ke atas diri dia, tetapi tidak boleh dijadikan sebab untuk wajibkan puasa ke atas keseluruhan umat Islam disebabkan oleh ru'yah daripada orang yang mana tidak cukup syarat sebagai saksi untuk bulan Ramadan tersebut. Paling kurang seorang dalam mazhab kita, ahlul lisyahadah, orang yang mana ahli untuk menjadi saksi. Jadi, pada hari tersebut, jadi Sayyidina Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, dia bersama majoriti para sahabat yang mana bila syak tak boleh puasa lah sebagai Ramadan ataupun puasa sunat pun tak boleh. Unless sebagaimana kita dah bagi tahu tadi, jika itu adalah dia punya adat dan seumpamanya lah, ataupun puasa wajib yang ingin ditunaikan seperti qada, nadar, kafarah dan seumpamanya. Maka ada satu ekor kambing yang telah dimasaklah, dibakar ke digulaikan ke tak tahulah, telah dibawa ke dalam majlis. Maka adalah beberapa orang telah menjauhkan diri daripada majlis tersebut, daripada hidangan tersebut. Maka Ammar radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang berpuasa pada hari ini, maka sesungguhnya dia telah memaksiati Abul Qasim, dia telah menderhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menderhaka kepada Abul Qasim. Ini kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menderhaka. Cumanya kenyataan ini di sisi ulama-ulama yang ramai, dia kata ini adalah hadis yang mana marfu', sebab perkara-perkara macam ni para sahabat tak akan cakap dengan akal fikiran mereka. Mesti ada benda yang mereka dengar daripada Nabi. Nampak tak? Nampak tak? Mesti ada benda yang mana mereka dengar daripada Nabi SAW. Cuma sebahagian ulama kata, man sama, siapa yang berpuasa pada hari ini, itu ialah lafaz yang macam umum. Puasa, siapa puasa, tapi tidak didetailkan. Puasa apa? Puasa yang sengaja untuk puasa, suka-suka puasa, ataupun dia puasa wajib untuk diqada, ataupun puasa sunat yang mana adat dia, yang dia bersambung dengan bulan Syaban dan seumpamanya. Jadi benda ni ada ihtimal, kemungkinan. Jadi mazhab kita telah berinteraksi dengan semua dalil yang ada dalam permasalahan ini. Jadi mereka telah keluarkan, orang kata homemade fiqh yang mana telah siap dimasak untuk kita. Jadi kita tak perlu pening kepala, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalil sedikit sebanyak dalam masalah ni, kita pun dah pening kepala, tuan-tuan. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Timbul isu dalam tafsiran sirat ni, awal ke pertengahan ke hujung. Kalaulah agama ini dibiarkan kepada akal kita yang cetek, kemampuan kita yang terbatas, maka akan jadi cacah marbah. Orang ni kata haram, orang ni kata boleh, orang ni kata macam ni. Jadi kita, tuan-tuan, kita yakin dengan ulama-ulama mazhab kita terutamanya, yang mana mereka ialah fuqaha, mereka ialah muhaddithun, mereka ialah pakar bahasa, mereka pakar usul, pakar Al-Quran dan seumpamanya. Jadi mereka telah melihat dalil-dalil yang pelbagai ini dan mereka telah keluarkan keputusannya untuk kita di dalam kitab-kitab fiqh yang kita pelajari. Jadi saya rasa cukup situ dululah. Dah nak hampir sejam. Jadi kita sampai kepada bab ke-10. Esok kita masuk bab ke-11. InsyaAllah bab yang baru. Wallahu ta'ala a'la wa 'alam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.